warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al minal ladzina yastami'una qawla Allahumma ja'alna alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami termasuk dari golongan orang yang mendengar perkataan-perkataan firman-firman-Mu, nasihat-nasihat, lalu kami mengikut perkataan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dalam Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Siratul Nabawiyah atau Rahikul Maktum yang telah kita ikuti sejak daripada tahun 1211 bermula 5 hari bulan 1, yang nama tanda 5 hari bulan 1 2011. Maknanya hampir berapa dah? Hampir dah 9 tahun. Pengajian sirah kita dah hampir 9 tahun. Dan sebelum daripada tu, rakan-rakan muslimin dan muslimat mungkin masih ingat, saya mula berkuliah di masjid ini memulakan daripada kisah Nabi Adam AS. Kemudian kita telah berjaya menamatkan 24 daripada Nabi satu persatu melalui Qasasul Anbiya. Dan kemudian kita menamatkan perjalanan daripada titian seorang Rasul demi Rasul kepada cerita kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berjaya mengkhatamkan kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya merasa ini juga sejarah besar bagi diri hamba sendiri, kerana untuk membaca kitab daripada sejak Nabi Adam ni sampai kepada Nabi Muhammad ni mungkin akan makan masa hampir 17 ataupun 17 tahun. Jadi puas tak puas, cemuh tak cemuh, jatuh bangun, beginilah hambanya. Baik. Dan pada hari ini kita bermula muka surat 394 pada perenggan yang kedua, iaitu Anas bin Nadhr. Lalu di hadapan kumpulan ini yang telah pun berhenti berperang. Baik, tak situ tak? Dalam kegawatan, tak, kecamuk yang telah membuka peluang-peluang kepada musuh melanyak tentera-tentera Islam disebabkan kesilapan kecil daripada 40 tentera pemanah yang telah tidak taat kepada pemerintah atau pemerintah Nabi, telah membawa satu keadaan buruk yang tidak dijangkakan sehingga hampir-hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perenggan yang pertama muka surat 394 kita telah dibentangkan bagaimana bapa Huzaifah bin Yamani telah terbunuh di dalam kegawatan itu sesama sendiri, kerana di kiri kanan itu musuh, dalam keadaan menjaga ataupun dalam keadaan mengawas, di depan musuh, di belakang musuh, di depan musuh, maka tentera Islam telah terbunuh, telah membunuh dengan tidak sengaja bapa kepada Huzaifah bin Yamani. Ini salah satu daripada akibat daripada apabila tidak mentaati perintah daripada seorang ketua, yang kita kena taat dia dalam keadaan kita suka ataupun dalam keadaan tidak suka. Dan ini juga sebelum saya pergi jauh, dengan izin membuktikan kepada kita pentingnya kita mempelajari sirah, kerana sirah itu merupakan perjalanan hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menjadi umat Nabi Muhammad, Allah telah menentukan perjalanan hidup dan dakwahnya adalah perjalanan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan umat-umat yang telah terdahulu daripadanya. Sebab tu tilkal ummatun tilkar rasul ataupun wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah engkau Muhammad datang atau diutuskan Allah kepadamu atau kepada umatmu itu secara bersendirian, kecuali telah terdahulu dari sebelumnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, hadirin tuan-tuan muslimin dan muslimat,
pentingnya mempelajari sirah itu ialah mempelajari sejarah hidup kita sendiri. Dan sesiapa yang tidak mempelajari sirah, maka dia tidak dapat memahami tabiat daripada Islam dan jalan-jalan dakwah itu, maka dia mungkin akan tergelincir atau cepat patah semangat, ataupun dia kalah di dalam mengharungi tribulasi dan ujian untuk menjadi seorang mukmin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin, pada sehari dua ni kita dikejutkan dengan satu peristiwa di mana seorang tokoh politik yang terkenal di Malaysia telah tersalah cakap ke ataupun salah ungkapan ke ataupun salah memilih perkataan ke, dia mengaitkan hijratun Nabi dengan pelarian. Amo melihat ke semua video itu untuk mengambil pandangan, takut tersalah. Nah, jadi pada pandangan amo pun pada hari ini dengan izin bawa. Pasal amo masih ingat bagaimana kerajaan kita di Malaysia pada tahun 2000, amo balik 98 daripada Mesir, terus mengajar di sekolah Rahmah Kenali, telah dipertanggungjawab untuk mengajar sejarah tamadun Islam. Pada tahun itulah kerajaan telah mengenalkan satu subjek baru yang belum diperkenalkan sebelum pada itu, tamadun Islam. Untuk STP tamadun Islam. Dan orang yang sangat masyhur kitab itu Profesor Mahyuddin daripada UKM. Kalau kita buka dalam kitab ini, tuan-tuan rahmati Allah, dengan izin, muka surat 394, saya boleh tunjuk bagaimana perkara-perkara yang telah dimasukkan di dalam sistem pendidikan kita mengenai penyelewengan istilah di dalam siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membaca sikit. Definisi hijrah. Ramai penulis zaman moden menterjemahkan perkataan hijrah bererti lari atau flight. Kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah melarikan diri dari Mekah ke Yathrib kerana takut diseksa dan diancam oleh kaum musyrikin Mekah. Terjemahan dan tafsiran hijrah seumpama ini adalah tidak benar dan menyeleweng dari maknanya yang sebenar. Jadi ini di antara kesedaran baru yang telah lama dimasukkan dalam sistem pendidikan kita agar generasi yang mari selepas daripada itu tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang mungkin kerana kejahilan ataupun kurang kepahaman menyebabkan tidak maksud. Tetapi bila kita menggunakan kalimah itu dalam perkataan keadaan tertentu, dia boleh membawa makna yang tertentu. Sebab itu saya kena adil, apa yang saya tengok ungkapan dia tu, dia kaitkan dengan pelarian Rohingya dan sebagainya. Bukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi saya beranggapan husnuzan, beliau tidak bermaksud untuk merendahkan Nabi, tetapi mengaitkan tentang isu pelarian umat Islam pada hari ini, Rohingya, Syria dan sebagainya, perlu ditangani dengan bijaksana. Ditangani secara adil. Lalu dia cuba bawa hujah daripada pelarian ataupun para sahabat dan Nabi dengan mengambil kalimah itu tidak pada tempatnya. Itu saja. Walau bagaimanapun tuan-tuan, saya rasa tertariklah bila baku benda tu mampu teringat. Sebab daripada awal kita belajar sejarah dan siratun Nabi Muhammad, saya selalu menyebut bagaimana Ramadan Buti telah memperingatkan daripada awal lagi bagaimana berlaku penyelewengan penggunaan istilah sejarah tu, iaitu siratun Nabi dikelompokkan di dalam bidang sejarah. Jadi zaman itu orang belajar sejarah hidup Nabi Muhammad. Saya percaya abang-abang yang ada di depan nama ni, buku dia masih ada lagi. Saya masih ada lagi buku sejarah hidup Nabi Muhammad. Ramadan Buti juga telah memberikan pandangan dia bahawa istilah sejarah kepada Nabi Muhammad sesuatu kekeliruan dan tidak tepat dengan maksud kerana
sirah ataupun Nabi ini bukan seorang tokoh. Dia seorang Nabi, lagi seorang Rasul yang maksum, diperteguhkan dengan wahyu, diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul kepada umat. Dia tidak ada kecuali adalah seorang Rasul. Ada pun sejarah berkaitan dengan tokoh-tokoh yang berjasa di dalam bangsa, negara ataupun perundangan ke bidang-bidang tertentu. Oleh kerana jasanya begitu banyak, diangkat dia sebagai tokoh, lalu nama dia, hidupnya, sumbangannya ditulis oleh sejarah. Tapi kritikan kepada sumbangannya mungkin boleh, mungkin dibenarkan, mungkin tidak dibenarkan, dikritik sebab dia seorang tokoh manusia biasa. Jadi dengan demikian, kalau kita letak sirah Rasulullah di dalam kelompok pengajian sejarah, maka kita telah silap di situ kerana meletakkan seorang Rasul sama taraf dia dengan seorang manusia dan tokoh-tokoh negarawan yang hebat di dalam dunia, sedangkan Nabi Muhammad seorang Rasul. Itu baru sirah dan sejarah. Maka hari ini kita temu balik pelarian dan hijrah. Jadi hadirin yang ada di hadapan saya, saudara saya di dalam alam maya internet ataupun Facebook saya, hari ini saya nak memperingatkan bahawa penting kita mempelajari sirah. Kerana dia adalah perjalanan hidup kita. Tapi kita tak rasa sebab kita tak hidup di jalan itu. Berapa banyak kita telah berdakwah, berapa banyak kita menyeru kepada kebaikan, berapa banyak kita menegakkan keadilan. Kita hari ini hidup seperti mana hidup seorang yang biasa. Mari masjid, kelik masjid, mari masjid, kelik masjid, mari masjid, kelik masjid, lepas tu pergi kedai, jaga-jaga jalan, minggu depan tak ada jalan rumah cucu, dia kalau lupa, lepas tu kelik balik, kerja pun tak ada, dah pecing dah. Kemudian hidup pun jatuh kawasan masjid pun tak selesai. Nak mari tolong masjid pun tak. Orang tengah duk pakat gotong royong COVID, dia pun mari lewat. Kemudian awak susah pula, sejadah pun tak bawa, dah lah tua pula. Jadi itulah lebih kurang daripada singgungan nama dengan izin minta maaf. Kehidupan kita berlalu hari demi hari sebab kita tidak berada pada landasan sirah, kita hanya berada di pinggiran dakwah. Itu disebut oleh Mustafa Masyhur. Baik. Okey. Nas bin Nad. Siapa dia? Anas bin Nad ni itu seorang daripada sahabat Nabi daripada Khazraj. Saya perkenalkan dulu. Sebab kalau saya tak perkenal, tuan-tuan nak cari riwayat dia tak temu. Walam yashhad al-badrin. Dan dia merupakan seorang sahabat yang benar-benar kecewa kerana tidak dapat menyertai peperangan Badar. Kalulah kita tak dapat menyertai Badar, ada muju amo. Nah, muju amo. Kalau tidak beremah kata dia kan. Jadi tarik nafas, tu tarik nafas lega. Tapi Anas bin Nad, tuan-tuan yang berarti Allah, qala, dia berkata bahawa ghibtu an awwali qitali, kata dia aku orang yang ditimpa malang kerana tercicir dari perang yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah menulis kata-kata ini. Rupanya dia seorang tokoh yang hebat. Qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyrikina. Kamu dia ada kata, wallahi la in syahadni Allahu azza wa jalla qitalan, kata dia demi Allah, seandainya dia bersumpah juga. Dia bersumpah tapi dia tak bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia bersumpah dengan lafaz taukid, demi sesungguhnya kalau aku diberi peluang untuk berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asna'u, kata dia mu akan tengok apa aku buat. Dia kata gitu ya. Dia tak janji macam manifesto. Dia kata ma asna', kalau aku berpeluang untuk berperang selepas dengan ini, kerana melahirkan kekecewaan malangnya tidak ataupun tercicir,
dari menyertai perang Badar bersama Rasulullah. Kalau ada perang lepas pada ni, tengok apa berlaku. Tengok apa aku buat. Sedap juga. Tapi sahabat ini, itulah riwayat yang ada berkaitan dengan Anas bin Nadr. Tapi saudaraku, tuan-tuan kena ingat nama Anas bin Nadr. Sebab apa? Kita akan jumpa cerita yang tidak ada sahabat diberikan kemuliaan ini kecuali kepada Anas bin Nadr. Di hadapan kumpulan ini, dia pun berhenti berperang, lalu dia berkata, mana tekah keadaan sahabat Nabi tak tentu arah, berkecamuk, ada yang nak balik, ada yang buang pedang, ada yang berperang mati-matian, ada yang telah lari ke bukit. Dalam keadaan itu bila dia tengok, bila dia lihat apa yang telah ditimpa oleh sahabat Nabi, lalu dia berkata, apa yang kamu tunggu? Dia kata apa? Apa yang kamu tunggu? Apa yang kamu tunggu? Lalu mereka menjawab, yakni ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa dia? Rasulullah telah terbunuh. Dia kata apa dia? Rasulullah telah terbunuh. Sahabat Nabi itu kata kepada Anas bin Nadr, Nabi telah terbunuh. Bila dia kata begitu, Anas jawab balik, apa artinya kamu hidup? Apa artinya kamu hidup kalau baginda telah mati? Apa artinya kamu hidup jika Rasulullah telah mati? Itu yang dikatakan oleh Anas bin Nadr. Apa makna lagi kita hidup jika Rasulullah telah matasna'u bil hayati ba'du. Itu dia bagi domah depan kerana dia ganti mudhafun ilaih. Ba'du tu selepas daripada ini. Jadi Anas bin Nadr menyentak. Mana menyentak ni menyedarkan sahabat Nabi yang dalam kepingaan, dalam dilema, tak tahu nak buat apa, dalam keadaan berfikir apa tindakan boleh buat musuh di kiri kanan. Maka sempat Anas bin Nadr berdialog, apa yang kamu patut buat? Maka bila kata Rasulullah telah mati, lalu itulah kata Anas, apa erti kamu hidup selepas sesudah Rasulullah itu mati? Bangun dan matilah sebagaimana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumu famutu ala ma ta'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumu, bangun tegak kamu, mutu, mati kamu seperti mana matinya Rasulullah di dalam medan peperangan ini. Maka itulah yang patut kita warisi, patut kita jalani, dan kita tak balik kecuali kita mati bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Anas bin Nadr. Dia membuktikan kepada kita sejarah pada hari ini. Kata dia, mau akan lihat apa yang aku katakan pada dulu, iaitu selepas aku begitu malang rasa kerana tercicir dari bersama dengan Nabi di dalam peperangan Badar. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku memohon keampunanmu daripada perlakuan mereka ini. Sempat sahabat ni, ini sikap yang baik. Dalam keadaan kegawatan itu, dia masih lagi sempat memberi nasihat. Bukan sekadar tu tuan-tuan, memohon hidayat, petunjuk kepada Allah, kepada kawan-kawan dia ni. Tidak kata, balai bahasa kita mencela. Dalam keadaan tu kita kata, mapuh muka, atau perkataan yang mencarut teruk ke. Ini sifat orang mukmin. Kita kena husnuzan. Selagi boleh takwil lah. Bukan sifat permusuhan, tetapi mencari kebaikan. Ini kita kena adil. Walaupun dengan musuh kita, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Kerana orang yang berkata mungkin Nabi pelarian itu sesuatu yang mungkin bukan pihak kita putar dia berat rapat jik, dengan mengambil kontak tidak daripada kontak yang mungkin dia maksudkan. Maka tuan-tuan, kita cubalah
seadilnya memberikan pandangan yang orang kata yang adil lah, supaya kita tidak mentajrihkan seseorang itu tanpa sebab. Nah, sebab tu saya berpandangan bahawa bila saya tengok keseluruhan teks itu, dia tersalah memilih istilah pada tidak tempatnya. Dan dia mungkin tidak berniat untuk berkata demikian. Tetapi kena tegur. Kalau dia menghina Nabi, itu baru membawa dosa besar. Mudah-mudahan Allah mengampun dan membetulkan dia, dan dia menjadi satu semangat untuk dia mengenali siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rahmati Allah, bila demikian, dia berkata, faqala Allahum inni a'tadiru ilaika ma sana'a haula'i. Ya Allah, aku berlepas diri, meminta uzur daripada apa yang dilakukan oleh kaumku ini. Benda tu salah. Kerana mereka telah meninggalkan perjuangan ini, dalam keadaan berpingat ini, sepatutnya mereka bertindak mempertahankan Rasulullah. Pilihlah jalan mati sebagaimana matinya Rasulullah. Dan tidak ada lagi erti makna kehidupan ini kalau telah tidak ada Rasulullah. Tetapi sahabat masih lagi tercari-cari. Dalam keadaan kegawatan itu, maka dia telah seru kawan dia. Tapi kawan dia masih lagi terpinga-pinga, dia pun meneruskan perjuangan dia dengan dia berkata, Allahumma inni a'tadiru. A'tadiru itu maknanya minta maaf. Ya Allah, aku minta maaf. Nah, aku nasihat dah. Aku beri peringatan dah. Tapi mereka masih lagi dengan keadaan mereka begitu. Jadi dia nak melepaskan dosa dia di atas kesilapan yang dilakukan oleh sahabat dia. Kemudian dia tampil ke hadapan. Tengok tadi. Dia pun mengangkat pedangnya, dah kawan dia telah berpaling, sebahagiannya nak balik ke kota Madinah, sebahagiannya menyelamat diri ke arah bukit, sebahagiannya mereka berperang, sebahagian lagi berhenti berperang. Dia pun bila berkata dia terus disandang pedangnya, lalu tampil ke depan, ditemui oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az? Sayyidul Ansar. Jadi apabila Rasulullah menjadi Nabi, ketua negara kota Madinah, menyatukan Ansar dan Muhajirin, maka pada waktu itu nama yang tercicir daripada jawatan ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mak dia ni timbalan Perdana Menteri pun tak lekat, Menteri Keuangan pun tak lekat, tak lekat gapo. Abdullah bin Ubay bin Salul di waktu sebelum Rasulullah datang itu, orang Arab Ansar pada Aus dan Khazraj sedang memintal rotan untuk dijadikan mahkota, untuk dilekatkan di atas kepala dia. Tunggu hari pertabalan, dia menjadi ketua bagi Ansar dan Muhajirin. Artinya ketua kaum Madinatul Munawwarah, Perdana Menteri lah. Tiba-tiba tuan-tuan mari orang Muhajirin, mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yang kalau mereka itu tidak mempunyai hati yang bersih, lalu itulah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay mendendami dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat dia mati dalam keadaan munafik. Jadi pada waktu itulah Rasulullah melantik Sa'ad bin Mu'az. Bukti mana? Bila Rasulullah Mu'az ni masuk, Nabi bersabda, kumu li sayyidikum. Bangun kamu menghormati ketua kamu. Jadi khilaflah, sayyid itu makna dia memang ketua ataupun dia yang terhormat. Tapi apa yang kita telah ikuti dalam peperangan Badar, Rasulullah akan merujuk yang terakhir kepada Mu'az, Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az ini juga termasuk daripada naqib daripada mereka yang mempertandingi perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Baik. Sa'ad bin Mu'az berkata, kemana-mu hai Abu Amir? Kemana kamu hai Abu Amir? Apa dia tanya? Maknanya dia ni bila tanya Abu Amir, itu maknanya aina ya Abah. Baik. Dalam buku Amr kena cek balik dah. Sebab dalam buku Amr itu Amru. Kalau Amir, dia kena ada ain, alif. Bahasa Arab ni jangan tukar, 3. Amir, Amru,
Umar. Ejaan ni dekat-dekat. Kalau Amru itu ada mim, mim mati. Di ujung dia tu ada waw. Kenapa ditambah waw? Untuk membezakan di antara Amru dengan Umar. Kalau Umar, Ain, Mim, Ra. Tak ada waw di ujung. Jadi baca tu muka bagai tak ada baris. Dia ni. Jadi bila bagai tak ada baris, diletakkan pengecaman tertentu bagi kalimah yang mengelirukan. Maka di antara kalimah mengelirukan itu Umar dan Amru. Sebab ramai sahabat ni, ramai orang Arab nama Umar, nama Amru. Maka kalau tak ada baris nak baca Umar ke nak baca Amru? Boleh dua-dua. Jadi sedangkan nama ni sama'i dah. Nama ni sama'i. Ayah dia letak gitu dah. Tak boleh bila dia kata baca nama dia Amru. Kita lagi baca Umar. Tak boleh. Sebab nama ni kena ikut seperti mana dinamakan oleh bapak dia. Jadi dalam buku Ambo ni, iaitu Aina ya Aba Umar. Bukan Amir. Cuba buat bulat situ. Cuba buat bulat situ. Nah, kita balik cek balik. Jawab Anas. Faqala Anasu. Kata dia. Ni munada. Munada makna apa? Munada bau syurga Haisa. Sesungguhnya aku menghidu bau syurga di sebalik Bukit Uhud. Apa dia? Aku menghidu bau syurga di balik Uhud. Baik. Jadi ni satu tempat yang sangat penting dalam pengajian kita. Di samping sirah, pernah tak kita tertemu sebelum daripada ini sahabat Nabi berkata aku mencium bau syurga? Tak pernah dah. Tak pernah. Inilah orang yang pertama. Dan kalau saudara-saudara mencari dalil apakah syurga ini ada ataupun apakah syurga ini boleh dinikmati, boleh diketahui, boleh dicium baunya, boleh dilihat, ambo tak temulah kecuali inilah dalil yang dijadikan oleh ulama bahawa syurga itu bila dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat, boleh dibau, boleh dirasai oleh orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, orang yang kita boleh ambil dalil Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah, sebab Ibnu Qayyim ni dalam benda-benda gini ni dia tasyaddud. Dia tidak akan terima kecuali hadis tu kuat. Tapi dalam masalah syurga ni dia boleh terima. Lalu dia mengatakan dalam kitab dia menyebut dalam kitab Hadil Arwah, qad ashhadallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu fi hadhihi dari, sesungguhnya Allah memberikan bukti syahid kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki untuk dia bertajalla, melazati, melihat nikmat-nikmat daripada syurga itu, khususnya orang-orang saleh daripada nabi-nabi, para wali-wali, sahabat-sahabat Nabi, orang yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kita terima bahawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ini panjang, Rahul Bukhari, yang selalu kita sebut, Nabi SAW antara kemuncak perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat syurga. Betul tak? Apa Nabi khabar? Nabi khabar, ustaz mana-mana pun akan baca hadis ni. A'dadtu li'ibadis salihin. Aku telah menyediakan kepada hambaku yang saleh, apa dia? Sesuatu nikmat yang mana nikmat itu apa dia? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya nikmat syurga itu telah disediakan kepada orang-orang saleh. Iaitulah nikmat dia, aku nak sifat kamu tak boleh. Tidak pernah mata melihat, telinga mendengar, dan hati kamu pernah melintasi. Bagi tak boleh koyak. Kalau selagi kita boleh koyak, itu tidak makna syurga. Syurga itu sesuatu yang berbeza dari apa yang kita gambarkan, sehingga hati lintasan manusia pun tak boleh nak menggambarkan. Kalau
Macam mana Ustaz? Ya, Nabi kata dalam syurga tu ada sungai. Iya, sungai. Tetapi sungai tak mestinya sungai seperti mana sungai ini. Tapi kalau kita tak beri makna sungai, beri sesuatu benda yang tak dekat dengan manusia, manusia nak faham macam mana? Lalu sebab itulah diberikan ibarat bahawa syurga itu boleh dicium, boleh dibau pada jarak, tuan-tuan, ada 1000 tahun, ada 40 tahun, ada 500 tahun. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, man qatala qatilan min ahli zimmah, sesiapa yang membunuh kafir zimmi, nah, lam yarih, dia tidak akan mencium bau syurga, yang mana bau syurga tadi musiratu alfa atau mi'ata amin, 100 tahun. Tapi dalam riwayat yang lain, Sefani lam arahuma, dua jenis manusia yang tidak pernah aku lihat, kata Nabi, di dalam neraka esok. Iaitu siapa dia? Nisaun kariyatun perempuan-perempuan yang pakai baju tetapi dia seperti mana tak pakai baju. Faham itu tak? Pakai baju seperti telanjang. Mali'atun mudilatun, dia begitu condong kepada maksiat dan menggoda orang, mengajak orang kepada maksiat. Dan dia ni tak kata, apa dia? La yajidna rihatal jannah, dia diharamkan mencium bau syurga, kerana bau syurga itu layu jadu atau latu jadu, didapati min musirati kaza wa kaza. Bau syurga itu boleh dihidu daripada jarak perjalanan sebelum sampai. Ibnu Abbas menyebut 500 tahun perjalanan. Kok tadi 100 tahun. Ada satu riwayat yang lain 40 tahun. Ada satu riwayat lain tu percaya alfun amin, iaitu 1000 tahun. Siapa dia? Akun, orang yang durhaka ibu bapa, orang yang memutus silaturahim. Mereka ini kata Allah tidak dapat kuharamkan mencium syurga dari jarak perjalanan 1000 tahun sebelum sampai ke syurga. Lalu para ulama mengkaji, apa makna hadis ni? Ada 100 tahun, ada 40 tahun, ada 1000 tahun. Itu makis, analogi yang Allah beri supaya kita nampak faham pada jarak, kerana manusia ni dia hidup pada pemikir atas dunia, dia nampak jarak. Di akhirat tidak ada jarak, tidak ada masa, seperti mana Allah sebut kal alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat menyamai seperti mana 1000 tahun di dunia. Tak ada seorang abuk hidup atas 1000 tahun atas dunia ada. Amo rasa atrome tu pun amo meragui Kak Nala dia. Sebab masa dia daftar Kak Nala tu Jepun tak ada lagi mesej tai. Dia daftar lagu mana? Nah, contoh. Tak. Tetapi kenapa Allah beri masa untuk memahamkan manusia? Jadi hadis Nabi cerita jarak itu menunjukkan bu'da minar rahmat. Dosa ni dijauhkan rahmat berdasarkan dosa besar kecil. Kalau dosa besar, jauh lagi. Kalau dosa besar, jauh lagi. Sehingga dosa yang di mana sebut tadi, akun. Akun, orang yang durhaka ibu bapa dia, orang yang memutus silaturahim, Allah haramkan jarak syurga dia 1000 tahun belum sampai. Kalau tadi dekat sikit. Boleh faham tak? Jadi, maknanya, syurga belum masuk, boleh bau. Bini kita masuk sedap. Kalau tak bau tu, maknanya hidup mampu. Betul tak? Bini kita pakai bedok comel, badak sedap ni, lalu depan kita, jalan lengah, nak goda kita. Kita tengok, tak bau apa? Tak ada. Bukan saja hidup mampu, uluran pula. Jadi nikmat Tuhan beri ni, hidung, bau, mata, lihat, telinga, dengar. Pring parking kereta, nak pergi kereta, nak parking kereta. Masuk rumah tu, gapo nikmat Tuhan beri dulu adik? Bini kita masuk sedap kan? Bini kita masuk sedap dia tak? Oh, bau kari pada ayam.
Bau sedap ni, apa, ayam kukuh ni. Ataupun ikan gebuh ni. Masa buka pagar. Sedap. Tak makan lagi. Nikmat ni. Jadi balik ni bini kita. Kutuk ide apa? Bau ti. Bau busuk. Tapi bau hamih tu dia kenal kita ni. Nak betul tak? Betul ke tak? Tak ada kita siapa deh. Muto baru deh. Muto. Dia baru ngandung. Muto. Padahal kita Allah. Tak ada masuk pintu pagar. Gelek. Tak suai bunyi. Muto juga bang. Kira apa? Bau rokok. Bau rokok. Dia cek abang mak dia ni budak gara. Mutoh uek. Jadi nikmat dalam hidup ni bau. Sebelum kita menikmati, tukang masak, dia capok tu. Dia hidup dia tahu. Nak gula lagi kau gagal lagi. Kalau jenis ngetik. Lepas tu ngetik tu tukang masak pro saja. Tidak senang. Betul ke tak abang? Masukkan yang sedap ni. Bau tu sedap. Tak ada makan lagi. Jadi klik ni pakai bau. Allah beri kepada anak ni hijab yang dijadikan hujah oleh Ibnu Qayyim bahawa rihul jannah naw'ani. Bau syurga ni Allah beri dengan dua nikmat. Satu nikmatnya ialah seperti mana yang didapati oleh hamba-hamba Allah di waktu dia nak mati. Bila nak mati, di waktu nyawa nak tarik, Allah perlihatkan syurga. Dia boleh tengoklah, tapi nyawa duduk sini. Dan orang boleh bermimpi. Roh boleh pergi mimpi dalam syurga. Dan roh boleh bermimpi melihat dalam neraka. Roh boleh pergi. Dan satu lagi Tuhan beri nikmat apabila Tuhan tukar hijab, dia boleh mencium bau syurga itu secara hakiki dalam jaga. Mana buktinya? Anak ni. Dalil ni penting benar. Kalau orang tanya syurga ni boleh? Boleh. Bila Allah buka hijab, maka kita boleh kasyaf, merasai, melihat dan menghidu bau syurga. Kalau hidu bau syurga yang Nabi kata walau mata melihat, telinga mendengar, boleh bau waktu Allahu Akbar. Lupa dunia yang Nabi kata kalulah ibu jari ni tak ada jari yang paling uduh kali dopok pendek. Betul tak? Tak tengok amba pakai cicing jari ni. Nampak Nabi pakai cicing ni. Ada jari manis ada. Jari tengah Nabi tak boleh pakai orang jatuh kerana takabur. Orang-orang takabur memakai cicing di tengah. Sebab tu Nabi melarang Ali bila dia pakai cicing di tengah. Nabi kata, jangan pakai cicing di tengah. Lepas tu jari telunjuk. Ni tuan-tuan hanya untuk bomba hatu saja. Amba jumpa seorang tok bomba ni, lima jari penuh belakang cicing. Amba pun tanya, hak ni gapo? Dia menaksir cicing dia ni satu-satu. Jadi amba pokoknya hanya untuk bomba hatu saja. Pakai cicing ibu jari, ibu tunjuk, jari tengah, jari hatu. Kalau pakai 10 jari, dia tidak tok bomba dah. Hak tu hanya orang gila saja. Nak kau 10 jari ni. Pakai cicing belakang. Hak tu orang gila tak segar tu. Lalu bila dia berkata bahawa aku minta 25 minit membau syurga, lalu Anas menjawab sesungguhnya aku menghidu bau syurga di balik Uhud. Adakah dia makna kinayah ataupun ungkapan dia itu menunjukkan cita-cita dia? Tidak. Para ulama telah mengambil dengan makna lafzi, dengan makna hakiki bahawa Anas bin Nadr memang bau syurga. Dan inilah Allah beri keramat wali kelebihan kepada Anas bin Nadr. Lepas ni kita kejumpa lagi cerita-cerita yang hebat daripada para sahabat yang Allah beri kepada mereka semasa hidup. Jadi inilah Allah beri kepada dia sebelum dia mati, kemudian dia terus pergi berjuang sehingga dia terkorban.
Sebab tu dia boleh bangun syurga tu. Sebab mati dengan kehidupan dia tu hanya beberapa jengkal saja. Daripada beberapa tarik hidup nafas saja. Dia terus mara ke medan depan tuan-tuan. Jenazahnya tidak dapat dikenali melainkan oleh saudara perempuannya yang bernama Rabi' binti Nadr. Selepas perang dengan melihat di jarinya, pada tubuhnya terdapat kira-kira 80 kesan tikaman lembing dan tetapkan pedang serta tusukan nak panah. Tak ada dasar dia ni yang sejahtera kecuali ditembusi dengan pedang, dikelar dengan pedang ataupun luka daripada pedang, kemudian ditembus dengan tombak, kemudian termasuk semua 80 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya apa Allah tak sakit? Dia bangun syurga dah saat ni tuan-tuan. Kita kena cinta kat orang tu, tangguh hujan kukuh. Baru dia kata saya kalau kau nak kawan, kena mau tunggu kawan. Kawan tunggu. Ni dia bangun syurga tuan-tuan, tak ada dunia ni. Jadi kalau dia dikelar tangan tahu mana, kepala tahu mana, kaki telah dipotong, hatinya telah dibelah dua, dia tidak merasai apa pun kesakitan kerana dia telah duduk dalam zuk melihat maut syurga yang telah menenggelamkan dia daripada dunia. Sebab tu dia pergi temu musuh itu tanpa dia menghiraukan apa yang menimpa pada jasad dia. Dan tak logik tuan-tuan, tak boleh kena. 950 orang je. Dia sahabat tak kena dia. Sebab ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Ansar tak kena dia. Tapi oleh kerana muka pun juga dia hancur, tubuh dia juga hancur, tak tahu siapa dia. Dipecam dia melalui jari dia ada tanda. Jadi adik perempuan dia mari tengok jari pada tanda. Lalu nak disahkan dia adalah Anas bin Nadr. Yang baik semua pada Allah, selamat hari raya. Undur balik. Nabi mati. Dia balik-balik. Lepas itu turun ayat, mereka bersatu balik. Kembali kepada peperangan. Mereka tu dalam keadaan itu sahaja. Seketika saja. Di waktu mereka dalam kelang kabut. Batu berkecamuk. Sebab itu Allah memaafkan kepada mereka sahabat-sahabat yang mereka itu banyak cerita. Lari ke Uhud, balik ke Madinah dan semuanya. Dan setengahnya nak bergabung balik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka sedar, mereka semua balik menyertai dalam peperangan bersama dengan Rasulullah dan turun ayat untuk memaafkan mereka. Cerita kita tu tak habis. Sebab tu sahabat Nabi bila melakukan kesilapan, mereka terus bertaubat dan mereka terus bertaubat sehingga Allah menerima taubat mereka. Ini bagaimana keadaan yang nak digambarkan kita bila menghadapi masalah, di mana tempat kembali kita. Di waktu berkecamuk tu memang kita hilang punca. Tetapi bila kita sedar, kita diberi nasihat, kembalilah kita kepada Allah, kembali kita kepada Rasul. Seperti mana para sahabat. Okey, masa-masa kita dah lebih sikit. Minta tuan-tuan patuhi kepada SOP, bawa pakai topeng, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian rokok tak payah bawa. Bawa sejadah ni. Kemudian kalau boleh setelah ni jadi budaya kita, bawa ridak, Nabi bawa semua, sakut atas ni. Kalau bawa sejadah tu payah sikit nak lipat. Tapi kalau bawa hak ni tuan-tuan, kalau turun rumah bini muda pun, dia tak khabar. Bini tak khabar ni. Kau mana dia ni? Nama rakyat situ bakal segar sikit ni. Jadi janganlah hadri tuan-tuan mari sejik dengan tidak bawa sejadah, bawa SOP. Masjid sebenarnya serba salah. Serba salah. Nak lari, kalau tak lari tama-tama, start satu daripada hari bulan. Yang akan datang ini keadaan kita tidak tahu lagi jangkit bagaimana. Mau aku bagi